علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid Kota Damansara, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini, Alhamdulillah, pada hari yang ke-11 kita menunaikan ibadah puasa kita pada hari ini, tahun ini, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan akan mendapat keberkatan, ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, kita baru sahaja selesai mendirikan solat subuh secara berjamaah. Dan di antara keistimewaan solat subuh adalah di dalamnya kita disunatkan membaca doa kunut. Di antara doa yang agak istimewa, yang mana kalau kita lihat dalam kaedah-kaedah kita berdoa ini, selalunya kita berdoa ni dalam keadaan duduk. Kita baca doa berbuka dalam keadaan kita duduk. Kita baca doa selepas wirid solat tadi dalam keadaan duduk. Dan kebanyakan majlis doa pun dalam keadaan duduk. Adalah beberapa doa yang kita berdiri, ada juga. Antaranya solat subuh tadi, dan mungkin juga dalam solat jenazah kita doa dalam keadaan berdiri. Dan hebatnya doa kunut ini dalam waktu yang hening, dalam waktu subuh yang sangat diberkati oleh Allah. Kita pula berada dalam bulan yang paling diberkati Allah, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan pagi-pagi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita berdoa, kita minta hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Pagi-pagi kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita baru bangun daripada tidur, dan kita berdoa mohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi tuan-tuan, sebelum kita buat apa kerja dunia, kita dah minta hidayah. Hidayah ni maknanya petunjuk. Hidayah ni kita minta satu pedoman, satu jalan yang sudah semestinya lah jalan yang lurus, yang kita baca 17 kali dalam setiap kali solat. Kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebab apa kita mohon hidayah Allah? Supaya ditunjukkan kita jalan yang lurus. Kerana tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kerana di luar sana ada banyak jalan yang bengkang-bengkok. Ada banyak jalan yang boleh menyebabkan manusia terpesong. Manusia boleh jadi tersasar. Jalan yang menyebabkan manusia boleh menjadi sesat. Sebab itulah tuan-tuan, hidup kita ni sebenarnya 100% hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukurlah tuan-tuan, sehingga ke pagi ini 11 Ramadan ini Allah takdirkan kita masih hidup. Alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah. Masih boleh hadir ke rumah Allah setiap pagi, malam, petang. Kita i'tikaf di dalam masjid. Alhamdulillah. Di saat tuan-tuan orang lain ada yang telah dijemput oleh Allah dalam bulan yang mulia ini, tapi kita syukur masih hidup. Kita tengok dalam paper pada 2 Ramadan, hari Isnin minggu lepas, kejadiannya 1 Ramadan, bila seorang pegawai kanan KWSP meninggal dunia ketika sujud, ketika mendirikan solat duha di rumahnya. 1 Ramadan kan hari Minggu kan, first day Ramadan. Jadi cuti hari itu, jadi dia semayang duha di rumah, sujud-sujud tak bangkit. Allah ambil nyawa. Dia sempat bersahur tapi tak dan berbuka. Dia berbuka di alam barzakh. Allahu Akbar. Itulah kematian yang boleh datang pada kita bila-bila masa. Kemarin dulu berlaku di kejiranan saya, di Masjid An-Nur, Saujana Utama 1. Ada keluar utusan online semalam. Rakaat pertama solat isyak, tiba-tiba rebah dan meninggal dunia. Tengah solat isyak kan, baru solat isyak rakaat pertama, tengah rakaat pertama imam baca surah, seorang jemaah tumbang. Dan masa dia tumbang tu dia sebut Allahu Akbar, dia sebut nama Allah. Dan semayang diteruskan, cuma yang berhampiran tu berhentilah sebab darurat lah, membantu yang sedang tumbang itu. Akhirnya adalah doktor kot mengesahkan dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, meninggal jenis macam ni, meninggal yang dicemburui lah. Pertama, dia meninggal dalam rumah Allah. Kedua, dia meninggal ketika mendirikan solat isyak, selesai berbuka puasa. Yang ketiga, sebelum meninggal, masa nak jatuh tu dia sebut nama Allah. Ini memang kematian yang sangat hebat lah tuan-tuan. Dan bila saya tengok ada komen-komen dalam Facebook tentang berita itu, dia bekas pencen 60-an lah, TUDM, dan dia meniaga lah bazar pagi, dia jual bantal gitulah. Tapi dia seorang jamaah yang sangat committed dengan rumah Allah, rajin datang solat, dan akhirnya Allah matikan dia dalam rumah dia. Allahu Akbar, dalam rumah Allah sendiri.
Jadi tuan-tuan, ini cerita mati. Sebab itu kita yang masih hidup ni teruskan perjuangan, teruskan mencari petunjuk dan hidayah Allah. Dan bila Allah hadiahkan kita Islam ni, ini nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak ada tolok bandingan, yang tak boleh dijual beli, nikmat yang lebih mahal di antara dunia dan segala isi, yang tak boleh digolok gadai tuan-tuan. Ini nikmat yang paling mahal bila Allah beri hidayah Islam tu pada kita. Sebab itu pagi-pagi subuh kita berdiri dalam solat, kita berdoa minta Allah bagi hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah seperti mana orang yang telah Engkau beri hidayah. Sebab hidayah ni tuan-tuan, dia tidak mengenal orang, dia tidak mengenal sesiapa. Hidayah ni dia tidak mengenal keturunan. Kalau mengenal keturunan tuan-tuan, keturunan Nabi tu semua masuk Islam. Tapi sebab hidayah ni Allah yang pilih, hak Allah, dia nak campak hidayah tu pada siapa yang dia nak bagi. Menyebabkan ada isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut tidak memeluk Islam. Disebabkan hidayah tu tidak mengenal keturunan, menyebabkan Qarun yang merupakan sepupu Nabi Musa alaihi salam mati dalam kekufuran, yang menyebabkan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, 3 bapa saudara Nabi, 4 saudara tuan-tuan. Ni kalau kira waris ni boleh tibai faraid, boleh jadi wali. 4 saudara, pak cik, pak penakan Nabi tau, tak dapat hidayah. Sehingga Nabi menangis pada hari kematian Abu Talib, sampai Allah buat turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tak boleh bagi hidayah walaupun pada orang yang paling engkau sayang, Abu Talib. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi akulah Tuhan, kata Allah, yang boleh bagi hidayah pada siapa yang aku nak bagi. Allahu Akbar. Jadi kerana itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, syukurlah saya sebut tadi, Allah bagi hidayah yang besar ini kepada kita. Dan hargailah cahaya agama ini. Berbanggalah kita menjadi orang Islam. Sebab nilai Islam ni tuan-tuan, mungkin hari ni kita tak nampak. Mungkin hari ini kita rasa Islam tu biasa-biasa saja. Tetapi tuan-tuan, bila kita bangkit di akhirat besok, kita akan tahu betapa berharganya Islam ini, betapa mahalnya Islam ini. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis yang ditulis dalam kitab Mastika Hadis jilid yang pertama bahagian iman, diceritakan kepada kita dalam satu hadis yang panjang. Nabi kata, apabila manusia bangkit pada hari kiamat nanti, berhimpun di mahsyar. Bila berhimpun di padang mahsyar ni tuan-tuan, amalan yang kita buat di dunia ni akan datang menghadap Allah untuk mempertahankan kita.
amalan yang sedang kita buat di dunia ni, dia akan datang juga jumpa dan menghadap Allah, sebab dia nak tolong kita. Dan antara benda pertama yang akan datang dalam bentuk amal ibadah kita, yang akan backup kita, kata Nabi, faja'as solah. Benda nombor satu yang akan datang menghadap Allah, mempertahankan kita, Nabi kata faja'as solah. Maka nanti akan datang ibadah sembahyang kita. Dia datang, sembahyang yang kita buat ni datang jumpa Allah. Zat solat tu datang jumpa Allah. Maka fayaqulu, berkatalah sembahyang itu, ya Rabbi anas solah. Wahai Tuhan, akulah sembahyang bagi si Polan ini. Wahai Tuhan, dialah Tuhan aku yang dulu tak pernah tinggal solat fardu, yang dulu rajin sembahyang sunat, yang dulu rajin berjamaah tarawih witir di masjid di surau. Tolonglah dia hari ni wahai Allah, selamatkan Tuhan aku ni yang rajin sembahyang daripada bakaran api neraka. Semayang tu tolong kita, tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan boleh bayang tak orang tak semayang? Orang Islam yang hidup dia tak pernah sujud kepada Allah, siapa nak tolong dia besok? Allahu Akbar. Bila semayang mengadu dekat Allah, tuan-tuan, Allah jawab. Bila solat tu dia nak defend kita, dia nak tolong tuan dia, kita lah yang rajin sembahyang ni. Lalu Allah jawab kepada solat. Allah kata, wahai sembahyang, niat kamu baik, tujuan kamu baik, nak tolong si Polan ni tuan kamu, tapi Allah kata kamu sahaja belum cukup. Duk tepi dulu. Duk tepi tu saya tambah, tuan-tuan. Duk tepi dulu, tunggu sat. Kemudian Allah kata, Nabi sebut dalam hadis, faja'as siyam, datang pula puasa kita. Lalu ibadah puasa pun bagi tahu benda yang sama. Ya Rabbi anas siyam, wahai Allah, akulah puasa bagi si Polan ini, dialah tuan aku, dia dulu rajin, tak pernah tinggal puasa Ramadan, dia rajin lepas masuk Syawal dia puasa 6, Isnin Khamis pun kadang dia puasa, puasa Arafah pun dia tak pernah tinggal, puasa itu puasa ini semua dia buat. Tolonglah dia wahai Allah. Mari ibadah nombor 2, tuan, puasa pula datang. Niat dia sama, nak tolong kita, jangan dilempar dalam api neraka. Allah juga menjawab dengan jawapan yang sama. Allah kata, wahai puasa, niat kamu baik, tapi kamu je belum cukup, duk tepi dulu, nanti sat. Kemudian kata Nabi, mari semua ibadah yang lain satu-satu datang. Zakat dia datang, haji umrah dia datang, baca Quran dia datang, dengar kuliah dia datang, semua datang, tuan. Kerja baik kita semua datang nak tolong kita. Dan semua itu Allah jawab jawapan yang sama. Niat kamu baik, tapi kamu sahaja belum cukup nak tolong si Mamat ni, si Polan ni. Lalu tuan-tuan, agak-agak siapa yang boleh tolong kita tak? Siapa hero yang last sekali? Faja'al Islam. Inilah hero sebenar, tuan-tuan, yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Faja'al Islam. Last sekali kata Nabi, faja'al Islam, maka datanglah agama Islam yang sedang kita anuti pada hari ini.
agama Islam tu datang. Lalu Islam berkata, ya Rabbi anal Islam wa antas salam. Maka berkatalah agama Islam itu, wahai Tuhanku, akulah Islam bagi si Polan ini. Dulu dia menganut Islam, dia pertahankan Islam, dia perjuangkan Islam, dia jaga Islam. Wa antas salam, dan engkaulah Tuhan yang bernama As-Salam. As-Salam itu salah satu nama Allah yang maha sejahtera, yang maha menyelamatkan. Lalu bila Islam berkata begitu di hadapan Allah, apa Allah jawab? Jawapan Allah tidak sama macam jawapan sebelum itu. Yang Allah kata nanti saat tunggu dulu, kamu tak cukup, tak ada jawapan tu. Bila Islam datang, Allah jawab, wahai Islam, hanya kerana engkaulah aku selamatkan si Polan ini. Jadi apa pengajaran hadis ni tuan-tuan? Mahalnya Islam pada kita ni kita akan tengok besok pada hari kiamat. Masa itu baru kita tahu berharganya Islam ini, mahalnya Islam ini. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kata di awal tadi, jaga agama ni baik-baik. Bukan semua orang dapat cahaya agama tuan-tuan, tak ada. Bukan semua orang dapat. Nisbah penduduk dunia ni pun hanya 1/3 sahaja yang memeluk Islam. 2/3 lagi boleh kita kata not yet Muslim, belum Islam lagi. 2/3, 1/3 saja yang Islam, sikit lah. Dan alhamdulillah kita termasuk golongan yang sedikit itu. Jadi tugas kita hari ni tuan-tuan, di hujung-hujung dunia ni, perkemaskan amalan kita. Hari ni kita dah masuk 11 Ramadan. Bermakna Ramadan kita dah melepasi 10 hari yang pertama. 10 hari yang dah berlalu ni tuan-tuan, kita pakat-pakat muhasabah, pakat-pakat semak, pakat-pakat tengok balik. 10 hari dah berlalu ni, kita rasa puas hati ke tidak? Kita rasa okey ke tidak? 10 hari dah berlalu ni, tarawih kita komplit ke tidak? Tengoklah tak? Kita muhasabah supaya ke depan ni lebih baik. Itu tujuan muhasabah. Kita checklist balik 10 hari ni, sedekah aku okey ke, puas hati ke, dah banyak ke tak jarang sedekah ke. Kita je yang tahu jawapan tu. Tengok 10 hari ni bacaan Quran kita macam mana, ada baca ke tidak. Walaupun bukan wajib khatam sebulan ni, tak wajib tuan-tuan, tapi at least adalah kita baca tak. Sebab Ramadan ni kan bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. 185 Al-Baqarah. Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan kita duduk ni dipanggil Syahrul Quran, bulan Quran. Takkanlah duduk dalam bulan Quran kita tak baca Quran, memang pelik sangat. Jadi kita sama-sama muhasabah balik. Dah 10 hari berlalu tuan-tuan, dengan begitu pantas. Kita baru rasa macam tengok anak bulan 2-3 hari lepas, rupa dah 11 hari dah hari ni. Dan kalau boleh tuan-tuan, kita nak setiap tahun kita azam
Tahun yang kita duduk itu, itulah Ramadan yang terbaik yang kita cuba buat. Kita cubalah tuan-tuan, insya-Allah. Dengan ruang yang Allah bagi pada kita, dengan nyawa yang masih berbaki, dengan usia yang ada. Selalu saya sebut tuan-tuan, mati ni tak menentu tuan. Dua kisah dah saya sebut tadi. Antara kita ni pun belum tentu siapa dulu siapa kemudian. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian, atau saya kemudian, tuan-tuan dulu. Macam sama je Ustaz. Tuan, entah saya dulu ke saya kemudian ke, tak tahulah tu. Yang penting bukan siapa dulu siapa kemudian. Yang penting kita prepare, siap-siap. Ambil ruang bulan yang barakah ni tuan-tuan, sebab bulan ini, bulan Ramadan, tak akan sama dengan bulan lain. Sebab itu ambil ruang. Pahala tak sama, keberkatan tak sama, ganjaran tak sama, nikmat dia tidak sama. Tak sama tuan-tuan, tak akan sama. Jadi gunakanlah ruang-ruang yang ada ini. Dan bila Allah dah beri hidayah Islam ni pada kita, gunakan baik-baik. Macam saya sebut tadi, tak semua orang mendapat cahaya agama ini dengan cantik. Ramai lagi orang di luar sana yang belum memeluk Islam. Tapi kita lahir-lahir daripada perut ibu kita yang Islam, automatik kita menjadi seorang Muslim. Jadi manfaatkan baik-baik, gunakan saki-baki yang ada. Walaupun kita tak pasti kita dapat habis ke tidak Ramadan tahun ini, tapi kita sangka baik tuan-tuan, kena letak sangka baik. InsyaAllah Allah akan hadiahkan kita Ramadan sebulan penuh tahun ini, sihat walafiat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Itu yang kita nak. Sebab ruang kehidupan itu masih ada, jadi manfaatkan betul-betul. Saya sebut dah banyak kali tuan-tuan, bila kita mati tuan-tuan, peluang tu dah tak ada. Bila satu orang manusia meninggal dunia, peluang dia nak buat sesuatu kebaikan sudah tidak ada jalan lagi. Ruang itu didapat oleh samsup saja tuan-tuan. Orang Melayu kata selagi hayat dikandung badan. Itulah peluang yang ada. Bila dah mati tuan-tuan, apa benda pun kita tak boleh buat dah. Macam mana kita sedang buat masih hidup ni. Dan Sayyidina Ali dah sebut dan dah pesan dah banyak kali, betapa ramainya manusia yang bila dia mati saja, perkara pertama yang berlaku dalam hidupnya di alam barzah adalah menyesal. Menyesal. Bila tengok kubur gelap, oh, dia kata menyesal, aku tak semayang dulu kat dunia. Menyesal masa tu. Bila tengok kubur disempitkan oleh Allah sehingga berselisih tulang rusuk, kata Nabi, masa itu sesalan kita tidak ada gunanya lagi. Jadi kita nak menyesal, kita nak menangis, kita nak merintih, kita nak bertaubat, kita nak minta ampun dengan Allah. Sekaranglah masanya tuan-tuan. Semasa masih menyawa ni, semasa masih boleh bergerak, semasa kita masih sihat. Ialah bila dah sakit pun kadang-kadang ibadah kita terganggu juga. Jadi bila dia nak datang. Jadi sementara masih boleh bernyawa, boleh buat kebaikan ni, kita ambil. Jadi ingat tuan-tuan, di awal tadi saya sebut pentingnya hidayah yang kita mohon pada Allah setiap hari. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan hidayah ini Allah akan tunjuk kita jalan yang lurus. Jalan dia hari ni guna Waze, Google Map pun kadang-kadang sesat tuan-tuan. Bersimpang siur jalan. Ada orang lagi lah
Bawa kereta pun sampai menyongsang arus. Lagi pening tuan. Tengok dalam media sosial sehari dua lepas mabuk kot, menyongsang arus. Selaju-laju dia bawa. Habis motor 2 biji dia langgarnya. Orang dah pening hidup kat dunia ni tuan. Macam-macam perangai manusia. Jadi oleh kerana itu, di hujung kuliah kita ini saya nak sebut, apa yang paling penting untuk kita hari ini adalah bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah kata siapkan bekalan, carilah bekalan. Sesungguhnya kata Allah, sebaik-baik bekalan itu adalah at-taqwa, iman dan ketakwaan. Jadi tuan-tuan, syukur bila Allah pilih kita jadi geng masjid, bila Allah pilih kita jadi geng kuliah, geng yang suka mengaji. Datang masjid dengan niat yang betul, bukan datang masjid niat yang tidak betul, kan? Sebab manusia ni macam-macam tuan-tuan, macam-macam karenah dia. Jadi niat kita datang rumah Allah ni nak mengaji, nak mengeratkan silaturahim, nak bersuai kenal, nak beribadah. Itulah niat utama kita, yang kesemuanya kita letakkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebagai pengakhirannya untuk pagi ini tuan-tuan, apa yang paling penting kepada kita adalah 10 hari Ramadan yang telah berlalu, kita pakat-pakat muhasabah balik. Tengok balik sahurnya bagaimana, kita bangun ke tidak, berbukanya bagaimana, ada pembaziran ke tidak, kan? Kita beli tuan-tuan, katalah masuk bazar kan, bila masuk bazar ni memang jam tuan-tuan, semua kita nak beli. Saya semalam petang lepas zuhur pukul 2 lebih 3 saya pergi PKNS tu, Wisma PKNS kan, Kompleks PKNS Shah Alam, cari baju raya anak. Cari siap-siap lah, senang. Lepas tu kan dia ada bazar belakang tu kan, belakang bangunan tu ada bazar. Alang-alang dah pukul 4 lebih tu singgah. Bila tengok tuan, semua nak beli. Tengok air jagung pun sedap, tengok air keladi pun sedap, air mangga pun sedap, tengok entah apa kuih pun tak tahu rupa nama pun sedap tuan, kan? Tengok, ni kuih apa aku tak pernah tengok tapi macam sedap. Macam sedap pasal tengah lapar. Bang maghrib aja tuan-tuan, air 3 jenis, 3 warna. Azan je geluk 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 geluk, kurma ke mana, apa ke mana tuan. Air kita faham dulu. Tu yang makanan banyak tadi apa cerita? Kuih sampan, roti bom 13 keping. Mujahidin tak berani telan bom tu. Kita faham gitu ke? Dah jadi begitu tengok kan, dah tak habis tu tengok, Allah kesian nasi ayam, kesian roti john. Menyesal kan? Menyesal loh. Wish kalau tahu tak payah beli, tak apa tadi. Masalahnya petang kan repeat balik. Itu yang jadi masalahnya. Petang kan balon balik. Bila nak settle tuan? Menyesal lepas buka, petang karang hura-hara balik. Cuba petang ni 1 air, 1 nasi, 1 kuih balik, InsyaAllah selamat tuan. 10 hari dah menyesal ni, tapi buat juga tak. Itu nak kena muhasabah tu kan. Kita muhasabah balik tuan, pembaziran ke apa ke, tengok balik lah. Rugi tuan, duit-duit yang kita ada ni kita infak dekat tabung yang banyak kat luar sana tu, dah besar pahala. Syahri Ramadan, sahabat kata adalah Rasulullah itu bertukar menjadi manusia yang paling pemurah, paling dermawan. Bila masuk saja bulan Ramadan, lajunya Nabi bersedekah
lebih laju daripada angin yang sedang bertiup kencang. Itulah watak Nabi tuan-tuan ketika Ramadan. Rajin sedekah. Walaupun Nabi sunnah bukan banyak duit pun. Yang kaya sahabat bukan Nabi. Nabi tak kaya tuan-tuan. Tapi dalam tak kaya tu rajin Nabi sedekah. Jadi kita ambil lah sunnah ini tuan-tuan. Takkan rugi orang yang bersedekah ni. Percayalah cakap saya. Bukan saya cakap, ni Rasul yang cakap. La yankus malun min sadaqah. Nabi kata tidak akan berkurangan harta yang kamu sedekahkan itu. Bal yazdadu, bal yazdadu, bal yazdad. Bahkan akan terus bertambah dan terus bertambah, terus bertambah. Nabi ulang bertambah tu 3 kali. Maknanya tidak ada istilah rugi bagi orang yang infak. Takkan rugi punya, percayalah. Pada pagi ini insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat yang boleh kita ambil dalam sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih pada semua muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi ini. Dan terima kasih juga 600 lebih yang menonton live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah saya ada satu lagi jadual di sini dalam tazkirah Ramadan pada 29 April nantilah, insya-Allah, biiznillah. Dan terima kasih pada semua. Dan pagi ini seperti biasa tuan-tuan, saya buat kutipan sedikit untuk pembinaan kompleks Tahfiz Al-Khairiyah yang sedang dibangunkan oleh sahabat saya Ustaz Farhan Suhud di Behrang, Tanjung Malim sana, insya-Allah. Jadi kalau ada tuan-tuan yang infak, dipersilakan tabung di belakang macam biasalah, insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan tak buat duit, tuan-tuan doakan saja mudah-mudahan projek ini berjalan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul Az dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima baqiya minar Ramadan warzuqna lailatal qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa malam ni ada 2 kuliah. Satu pukul 8 selepas maghrib dan satu lagi 9.45 selepas tarawih. So insyaAllah malam ni kita ada 2 live. Jangan macam-macam. Bye bye.